Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli matin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'siyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya hafiz, ya mujib, qallisna minal waba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, pada ketika dan juga waktu yang mulia. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, merahmati kita, mengangkat segala musibah dan bencana yang menimpa kita, memberikan kepada kita kesihatan yang baik zahir dan batin. Mudah-mudahan dengan kesihatan yang baik itu kita dapat melakukan segala ketaatan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan kita bertemu dengan Allah SWT biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera insya-Allah. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi pada malam ini kita sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 65, masih lagi bab yang ke-9. Bab yang ke-9 muka surat 65. Jadi kata Imam Al-Ghazali, lalu Nabi SAW menjawab apabila sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat 16 daripada surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Bila ditanya kepada Nabi SAW tentang berkenaan dengan ayat tersebut, maka jawab Nabi SAW, itulah sembahyang di antara maghrib dan isyak, kerana sembahyang pada ketika itu menghilangkan dosa pekerjaan yang sia-sia di permulaan siang dan membersihkan seluruh dosa pada bahagian akhirnya. Yang ini solat sunat awabin. Ini solat sunat awabin. Ini kelebihan bagi orang yang menghidupkan malam, nasyiatul lail, menghidupkan permulaan malam itu dengan melaksanakan solat sunat awabin, iaitu sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 20 rakaat. Apabila masuk waktu isyak, yakni apabila sudah muncul tanda-tanda masuknya waktu isyak. Tanda-tanda masuk waktu isyak ni bukan dengan azan. Azan tu selepas bila dah masuk isyak baru dilakukan azan. Tanda masuk waktu isyak ni bila hilang cahaya di apa nama ni, di kaki langit. Cahaya merah di kaki langit tu hilang, maknanya dah habis maghrib. Bila dah habis maghrib, maknanya masuk waktu isyak. Bila dah masuk waktu isyak baru dilakukan azan. Jadi masuk waktu isyak bukan dengan azan. Kalau siapa kata masuk waktu isyak dengan sebab azan, salah, silap. Azan tu kemudian dah masuk waktu baru diazankan. Betul lah? Bukan masuk waktu juga dengan sebab bunyi loceng, bunyi ni kan? Bukan. Itu perkara kedua. Tanda masuk waktu isyak ataupun tanda masuk waktu solat ni dengan kedudukan tertentu.
seperti mana tadi berubahnya kedudukan matahari, hilangnya cahaya di ufuk kaki langit dan sebagainya. Dan sudah selesai azan dan doa. Apabila dah masuk waktu isyak, bila selesai dilakukan azan dan juga jawab azan, kemudian berdoa. Doa selepas daripada azan. Begitu juga doa selepas daripada iqamat. Maka kerjakanlah sembahyang qabliyah isyak 4 rakaat. Di qabliyah isyak dilakukan sebanyak 4 rakaat untuk menghidupkan waktu di antara azan dan iqamat. Jadi maknanya dikerjakan sembahyang qabliyah isyak itu 4 rakaat. Ataupun paling sedikitnya 2 rakaat untuk nak hidupkan di antara waktu azan dengan iqamat. Maka kelebihannya sangat banyak. Kelebihan orang yang mengerjakan qabliyah isyak 4 rakaat, menghidupkan antara azan dengan isyak dengan mengerjakan solat qabliyah isyak itu sangat banyak. Di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis, di antara kelebihannya disebutkan dalam sebuah hadis, inna du'a bainal azani wal iqamati la yuraddu. Sesungguhnya doa di antara azan dengan iqamat tidak akan ditolak. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dalam hadis ini disebut doa. Sedangkan yang nak dimasukkan tadi sembahyang. Macam mana tu? Dulu kan awal-awal kita dah belajar takrif pengertian solat. Apa pengertian solat? Solat dari segi bahasa, dari segi lughah adalah apa? Ad-du'a. Solat tu dari segi bahasa adalah doa. Jadi doa yang dimasukkan di sini adalah termasuk juga solat. Jadi doa di antara azan dengan iqamat tu tidak akan ditolak. Maksudnya sama ada kita doa secara mengangkat tangan doa ataupun kita solat sunat. Jadi orang yang mengerjakan solat sunat di antara azan dengan iqamat ni, doa-doanya tu tak akan ditolak. Itu sepanjang kita sembahyang tu kan ada doa dia. Mula daripada doa doa iftitah sampailah pada kita bagi salam tu ada doanya dalam sembahyang tu. Kemudian dalam kau mengerjakan sembahyang fardu isyak, bila dah selesai qabliyah isyak, kemudian dilaksanakan fardu isyak. Ini secara berjemaah. Dan sembahyang ba'da isyak 2 rakaat. Kemudian selesai daripada sembahyang isyak, dilaksanakan pula sembahyang ba'da isyak, iaitu 2 rakaat. Dan baca olehmu pada rakaat pertama akan surah As-Sajdah atau surah Yasin. Ini kaifiat, cara surah yang nak dibaca ketika mana solat sunat ba'da isyak, iaitu apa? Baca surah As-Sajdah atau surah Yasin. Panjang ni. Kalau tak mampu baca di luar solat. Kalau tak mampu baca dalam solat. Dan baca pada rakaat yang kedua akan surah Al-Mulk atau surah Ad-Duqan. Jadi kalau tak hafal, baca di luar daripada solat. Ini dianjurkan surah-surah yang dibaca dalam solat sunat ba'da isyak. Maka membaca surah-surah ini telah warid. Surah-surah ini telah warid, telah datang, ada nasnya daripada Nabi SAW. Dan selepas itu adalah engkau tambahkan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Maknanya lepas daripada ba'da isyak 2 rakaat, kemudian ditambah lagi 4 rakaat yang lain dengan cara 2 kali salam. Maknanya buat 2 rakaat. Okey, 4 rakaat yang tambah ni selepas daripada ba'da isyak 2 rakaat ni namanya solat apa? Ini namanya solat sunat mutlak. Ini namanya solat sunat mutlak. 4 rakaat ni namanya solat sunat mutlak. Baik, solat sunat mutlak dia tak ada jumlah rakaat tertentu. Dia boleh buat beberapa rakaat yang kita nak dan kita mampu. Okey, dia tak ada rakaat yang tertentu, tak ada rakaat khusus. Kalau witir dia ada rakaat khusus 9 rakaat, kurang daripada 9 rakaat ataupun dalam jumlah yang ganjil. Okey. Kalau solat solat sunat mutlak ni dia tak ada jumlah yang khusus. Maka dia boleh buat berapa saja rakaat yang kita mampu. Oleh sebab itulah kalau kita baca sejarah kisah-kisah ulama, ada ulama yang solatnya 1000 rakaat kan.
Pernah baca? Solat para ulama ada yang solatnya 1000 rakaat, ada yang 800 rakaat, ada yang 100, 200 rakaat. Okey, yang beratus-ratus, yang beribu-ribu rakaat ni solat apa? Solat sunat mutlak lah. Solat sunat mutlak. Dia tak ada jumlah yang khusus. Cuma di sini Imam Ghazali sebut 4 rakaat sebab yang nak buat ni kita, orang awam. Nanti kalau Imam Ghazali sebut tambahkan lagi kan 20 rakaat ke, larat nak buat lagi 20 rakaat. Tadi dah tak larat dah nak buat lagi 20 rakaat. Jadi tambah dah 4 rakaat. Ataupun kalau 4 tak mampu, buatlah 2 rakaat. Jadi kalau buat 4 dengan 2 kali salam. Ini namanya solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak dia tak perlu niat khusus, tak perlu sali sunatul mutlak, tak perlu. Saja aku semayang kerana Allah Ta'ala pun dah memadai. Saja aku semayang sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala pun dah memadai. Itu dikira solat sunat mutlak. Maka telah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kelebihannya yang sangat besar, iaitu sembahyang sunat mutlak tu dia ada kelebihan yang sangat besar. Oleh sebab itulah para ulama menghidupkan solat sunat mutlak ni dengan rakaat yang banyak. Ada yang buat 100 rakaat, ada yang buat 1000 rakaat pun ada. Solat sunat mutlak. Dan solat sunat mutlak ni dia tidak tertentu sama ada siang atau malam. Dia tak tertentu malam ataupun siang. Waktu malam boleh buat, waktu siang pun boleh buat. Dan afdalnya adalah pada waktu malam. Cuma jangan buat pada waktu yang dilarang solat. Waktu yang dilarang solat, makruh tahrim tu jangan buatlah. Contohnya ketika mana matahari tenggelam, ketika mana lepas pada subuh, ketika mana matahari di tengah-tengah kaki langit, tengah-tengah langit, tu jangan buatlah solat sunat mutlak ni. Solat sunat yang tak boleh buat pada waktu tersebut. Lain pada waktu tu boleh buat. Solat yang tak ada sebab. Kalau solat yang ada sebab, awal contohnya tahiyatul masjid ada sebab. Masuk waktu yang dilarang solat, boleh solat pada ketika itu kerana ada sebab. Jadi solat sunat mutlak ni dia tak ada sebab apa, sebab tertentu. Jadi buatlah pada waktu yang tak termasuk dalam waktu yang dilarang. Sama ada siang ataupun malam. Cuma waktu malam tu lebih afdal. Jadi jelas tentang solat sunat mutlak ni. Dan solat sunat mutlak ni pula dia boleh kurang boleh tambah. Boleh kurangkan rakaat dia dan boleh tambah rakaat dia. Contohnya gini. Kita niat awal kita nak buat 2 rakaat. Kan? Kita nak buat 2 rakaat. Tiba-tiba bila tengah solat kita nak kurangkan rakaat tu daripada 2 tinggal 1. Syarat dia sebelum nak berdiri kepada rakaat yang kedua tu kita dah niat kurangkan rakaat dia. Niat kurangkan. Tu dibolehkan. Salat sunat mutlak boleh. Kalau nak tambah pun begitu juga. Sebelum nak masuk rakaat yang seterusnya kena niat tambah. Contohnya tadi buat 2, kemudian tengah solat rasa nak buat 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Jadi sebelum nak masuk rakaat yang ketiga kena niat tambah. Niat tambah rakaat. Itu saja. Baik, selepas itu hendaklah engkau kerjakan sembahyang sunat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Maknanya lepas daripada ba'da isyak 2 rakaat, lepas tu buat solat sunat mutlak 4 rakaat. Kemudian setelah itu pula buat solat sunat witir 3 rakaat. Maknanya buat di awal malam, bukan simpan di tengah malam. Kerana dalam hadis ada hadis Nabi SAW sebut dalam hadis solat sunat witir ni afdalnya buat di tengah malam, fi jawfil lail, pada tengah malam ataupun hujung malam. Itu lebih afdal. Tapi Nabi kata dalam hadis yang sama itu juga kalau siapa nak buat awal malam pun dibolehkan. Kerana apa? Kerana waktu solat sunat witir ni, bila masuk waktu solat sunat witir? Kita kena tahu waktu dia dulu. Bila kita tahu waktu dia, senanglah.
solat sunat witir ni, masuk waktu solat sunat witir ni selepas daripada solat isyak. Lepas solat isyak masuklah waktu solat sunat witir. Walaupun orang tu semayang solat apa nama ni, jamak takdim. Jamak takdim kan dia buat awal, dia buat semayang isyak tu dalam waktu maghrib, jamak takdim kan. Lepas dia buat isyak tu, dia boleh dah buat solat sunat witir walaupun lepas daripada jamak takdim. Jelas? Bukan kena tunggu masuk waktu isyak baru nak buat witir, tak. Lepas semayang isyak dah boleh buat witir. Contohnya lepas pada jamak takdim tu. Tapi kalau orang yang tak jamak, tak ada apa kena-mengena nak jamak dan qasar, jadi lepas daripada semayang isyak dia boleh terus buat witir. Lepas semayang sunat dan sebagainya boleh terus buat witir. Jadi dengan dua kali salam, 3 rakaat tu dengan 2 kali salam tu lebih afdal. Tapi kalau nak buat 3 rakaat terus sekali salam pun boleh, tak ada masalah. Cuma yang lebih baik tu adalah dipisahkan. Buat 2 rakaat dulu, kemudian dah selesai rakaat 2 rakaat itu, dah bagi salam, bangun sekali lagi, buat 1 rakaat yang terakhir tu. Dan solat sunat witir ni jumlahnya adalah 11 rakaat. Jumlah solat sunat witir ni 11 rakaat. Kalau tak nak buat 11, boleh buat 3, 5, 7, 9 dan 11. Buat dalam jumlah yang ganjil. Jangan buat jumlah genap. Kalau buat jumlah genap, tak namalah witir. Sebab maksud witir tu adalah ganjil. Kena buat dalam jumlah yang genap. Baik. Maknanya boleh buat dua cara lah. 2 kali salam ataupun sekali salam. Yang afdalnya 2 kali salam, 3 rakaat. Kalau nak buat lebih, tambahlah. Contohnya nak buat 5 rakaat. Lepas 2 rakaat bagi salam, lepas tu bangun rakaat yang ketiga, lepas rakaat keempat bagi salam, lepas tu baru buat 1 rakaat yang lain untuk jadikan dia 5 rakaat. Maksudnya susunan dia macam mana? 2, 2, 1. Kalau buat 3, 2, 1. Okey, kalau dipisahkan. Kalau nak buat 7, 2, 2, 2, 1. Jelas? Kalau nak buat 9, 2, 2, 2, 2, 1. Kalau 11 sama juga. 2, 2, 2, 2, 2, 1. Jelas? Satu tu di ujung, satu tu di ujung. Baik, macam mana pula kalau kita dah buat witir awal? Ni persoalan lain. Kita buat witir awal, lepas isyak kejap lagi dah terus buat witir. Kita buatlah 3 rakaat. Kemudian nanti kita dah tidur, kemudian kita terjaga waktu malam. Nak qiyamul lail. Nak qiyamul lail kan? Okey, boleh tak nak buat witir lagi? Boleh. Tak ada masalah. Tadi kan kita dah buat witir dah. Ya, memang kita dah buat witir awal, tapi kita buat 3 rakaat. Ada baki lagi berapa rakaat? Baki lagi berapa? Tadi dah buat 3. Ada lagi 9 kan? Mana 9? 8. Ada lagi 8 rakaat. Jadi awal tadi dah buat 3, bangun tengah malam, kita buat dalam jumlah yang genap, supaya yang genap tu campur dengan yang 3 tadi tetap jadikan ganjil. Jelas? Contohnya kita buat 3 dah awal, kan, kita buat dah 3 awal, lepas isyak dah buat 3 rakaat. Kemudian nanti kita bangun tengah malam, kita tambah lagi 2 rakaat misal ada. Jadi 2 rakaat yang tengah malam tu campur dengan yang awal tu, dia jadi 5, tetap ganjil. Kalau bangun tengah malam kita buat 4 rakaat, tambah dengan 3 yang awal, jadi tu 7, tetap ganjil. Jelas? Lepas tu nak buat tahajud, nak buat solat hajat, tahajud, istiqarah, buatlah. Dia tak akan ganggu witir tu, tak akan ganggu witir. Cuma yang lebih baik tu witir ditakhirkan, diletak ujung tu lebih baik. Tapi kalau nak buat awal tak ada masalah. Kalau nak dah buat awal, lepas tu kalau bangun tengah malam nak buat lagi, boleh, sambung aja. Sambung saja. Asalkan
Bila dicampur kedua-dua tu tetap jadi jumlahnya ganjil. Kenapa nak buat awal ni? Nak buat awal ni kita takut ada orang yang tak boleh bangun tengah malam ataupun tak terjaga. Jadi lebih baik kita buat awal. Tapi kalau orang tu dia yakin dia boleh bangun tengah malam, tak pernah satu kali pun dia tertinggal, iaitu tak apa, dia buat di tengah malam. Tapi kalau orang yang tak yakin, sebab kadang-kadang situasi tak sama, hari ni dengan esok, lusa dan seterusnya, kadang-kadang badan ada ketika penat dan sebagainya kan. Jadi lebih baik buat awal. Bila buat awal, kalau kata kita terjaga tengah malam, boleh sambung aja. Tapi misalnya kita tak buat awal, kemudian tak terjaga, tak bangun, rugi ke tak rugi? Rugilah. Rugi. Sekarang ni kita nak untung buat dulu awal, nanti bangun tengah malam sambung je. Sambung je, tak masalah. Kalau tak terjaga, tetap kita dah buat witir pada malam tersebut. Jelas kan? Dan adalah Rasulullah SAW membaca pada rakaat yang pertama akan surah Sabbihisma rabbikal a'la. Baik, sebelum nak sebut tentang apa yang Nabi baca dalam solat sunat witir ni, Rasulullah kalau tertinggal, kalau tak buat witir pada malam kan, ada ketika Rasulullah tak buat sebab nak tunjuk pada umat. Perkara tu berlakulah. Sebagaimana Rasulullah pernah terlelap tidur sampai terlepas subuh. Kan pernah berlaku begitu. Allah takdirkan begitu supaya jadi panduan kepada umat. Jadi bila Rasulullah terlajak subuh, bila Rasulullah bangun, Rasulullah suruh sahabat untuk azan. Contohlah kita terlajak subuh sampai pukul 7.30 baru bangun. Bangun tu terus azan. Ambil sunat azan. Tapi azan untuk dengar kita lah, jangan azan di masjid. Dengar orang lain apa? Ni azan apa ni pukul 7 ni? 7.30 azan apa? Azan untuk kita yang terlewat tu lah kan? Bila dah ada azan, kemudian diiqamat. Bila dah azan, sembahyang sunat dulu. Rasulullah sembahyang sunat dengan para sahabat. Lepas sembahyang sunat, baru iqamat. Bila iqamat, baru solat subuh jemaah secara qada. Samalah sembahyang witir tu. Kalau sembahyang witir tak buat, tertinggal pada malam, sunat diqada pada siang harinya. Sunat diqada pada siang harinya. Hukumnya sunat. Kalau tak qada, tak dikira dosa lah. Cuma rugi je lah. Sunat qada. Baik, pada rakaat yang pertama Rasulullah baca Sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat yang pertama, lepas daripada Fatihah. Dan pada rakaat yang kedua akan surah Al-Kafirun. Ini cara yang pertama. Rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua surah Al-Kafirun. Dan pada rakaat yang ketiga surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Rakaat yang ketiga, yang satu rakaat tu 3 surah sekaligus. 3 surah sekaligus. Sebab itulah kalau semayang solat sunat witir ni pada waktu Ramadan, bulan Ramadan kan, bulan Ramadan ramai yang disimpan, dia nak buat di tengah malam. Sebenarnya tak perlu simpan. Kalau simpan, dia rugi kat mana tak? Dia rugi dekat tak dapat berjemaah dengan imam. Dia rugi kat situ. Oleh sebab tu jangan simpan. Buat je terus berjemaah. Kan kita buat jemaah dengan imam tu kan 3 rakaat je. Baki lagi ada berapa lagi? Kita buat 3 rakaat kan, witir bersama dengan imam. Semua buat 3, tak ada buat lebih. Buat 3 kan, witir. Ada baki lagi berapa? 8 tu kita buatlah tengah malam nanti. 8 tu sama ada kita nak buat 2 ke 4 ke, terpulanglah mana yang kita mampu. Jadi yang penting awal tu kita buat supaya dapat pahala berjemaah tu. Tapi kalau kita buat setakat tarawih je, dapatlah jemaah tarawih tu. Jemaah witir tak dapat lah. Sedangkan orang yang buat sama imam dia dapat. Kita tak dapat. Sebab apa? Kita nak simpan buat di tengah malam. Kemudian pula takdir tak bangun tengah malam. Rugi. Tadi jemaah witir tak dapat, kemudian bangun tengah malam pun tak boleh buat, tak dapat buat witir sebab tak terjaga bangun malam. Rugilah.
Satu. Yang kedua, kalau kita simpan, orang tahu kita nak bangun tengah malam. Kalau kita simpan, orang tahu kita nak bangun tahajud. Tapi kalau kita tak simpan, kita buat witir terus, orang pun tak tahu kita nak bangun tahajud ke tidak. Jadi kita dapat jaga, kita punya keikhlasan tu dapat dijaga. Tapi kalau kita lepas daripada tarawih, kita dah terus balik, orang dah tahu ni, ni mesti nak bangun tengah malam ni. Macam tu kan. Dan jikalau engkau berazam untuk bangkit sembahyang malam, sembahyang tahajud, maka akhirkan sembahyang witir ini. Kalau kita rancang nak bangun tengah malam, kita akhirkan sembahyang witir ni. Itu pun kalau kita yakin boleh bangun. Kalau tak yakin boleh bangun, buat awal. Kalau bangun, tambah lagi. Ini kerana sembahyang witir itu lebih baik dibuat di akhir malam. Witir ni afdalnya dibuat pada akhir malam, iaitu pada waktu sahur, sebelum azan subuh. Sebab waktu witir ni dia panjang. Selepas daripada isyak sampailah sebelum azan subuh. Tu waktu witir. Panjang waktu dia. Sama macam waktu isyak lah. Waktu isyak tu lepas pada masuknya waktu isyak sampai sebelum azan subuh. Tu waktu isyak. Panjang. Oleh sebab tu, berkenaan dengan isyak ni juga, ada hadis yang menyebut sunat ditakhirkan isyak. Sunat ditakhirkan isyak. Sunat dilewatkan isyak. Kita kalau isyak nak buat awal kan? Nak buat awal. Kuliah lajak sikit je dah resah dah. Tempat lain, bukan sini, tempat lain. Pasal apa dia nak isyak awal, lepas tu dia nak balik. Kalau dalam hadis ada riwayat menyebut isyak tu disunatkan lewat. Lewat. Maksudnya ada sahabat buat isyak tu lewat malam. Buat lewat malam. Sembahyang berjemaah tapi buat lewat malam. Kita tak adalah buat macam tu. Siapalah nak tunggu lewat malam nak buat isyak. Orang nak tidur apa semua kan. Tapi ada. Disunatkan lewat isyak. Disunatkan lewat isyak. Yang tu kita kena tahu. Sebab tu kalau kata ada majlis yang terlajak sikit, ada majlis ilmu yang terlajak sikit, kita jangan rasa macam bersalah pula belum isyak ni sebab terlajak majlis ilmu kan. Sedangkan apa tadi ada disebut dalam hadis sunat dilewatkan isyak. Sebab apa? Waktu isyak tu panjang. Lainlah maghrib. Macam maghrib waktu dia singkat, tak boleh nak lewat-lewat. Sebab tu sembahyang sunat pun kena buat ringkas-ringkas je. Sembahyang sunat qabliyah maghrib kan. Jangan buat panjang-panjang, nanti sampai terlajak habis waktu maghrib sebab waktunya singkat. Begitu juga waktu subuh singkat. Jadi buat ringkas-ringkas dah lah. Tapi kalau isyak ni waktunya panjang, masanya panjang. Kemudian setelah itu hendaklah engkau mengisi waktu dengan banyak bermuzakarah ilmu. Maknanya lepas daripada selesai daripada ba'da isyak, selesai daripada salat sunat mutlak, kemudian selesai daripada witir itu, hendaklah diisi waktu tersebut dengan banyak bermuzakarah ilmu. Muzakarah ilmu atau mutalaah kitab. Bermutalaah kitab, baca kitab. Muzakarah, berbincang tentang isi kitab, tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardu ain ni, bincang, ada grup perbincangan dia. Itu yang sepatutnya dihidupkan lepas daripada witir. Tapi kita ni kebanyakan yang ada sebelum Covid lah. Sekarang Covid tak boleh kan. Sebelum Covid, lepas sembahyang kita pergi kedai, kita lepak minum-minum kan. Ceritalah hal tu yang lain ni, apa tu habis macam tu. Macam tu je lah. Nak bagus lagi, tengah-tengah kita minum di kedai kopi, di apa semua tu, sambil-sambil nak tunggu nak balik rumah kan, lepas isyak tu, bincanglah apa tadi, kuliah tadi, kuliah pasal apa, kita bincang balik, kita muzakarah balik, kita ni balik kan. Tu kurang dalam dapat dalam 5 minit 10 minit cukup lah. Yang lain tu kita sembanglah hal lain yang berfaedah, jangan sembang yang tidak berfaedah ataupun buang masa. Dan janganlah engkau suka membuang waktu dengan bermain-main. Bahkan berusahalah supaya engkau dapat menjadikan amalan kebaikan yang menyudahi segala pekerjaanmu pada hari itu.
Kita nak supaya kita tutup hari tersebut dengan perkara yang baik. Kerana segala amalan itu dinilai mengikut yang akhir sekali. Setiap amalan itu dikira yang akhir sekali. Akhir sekali dikira. Oleh sebab tu, penghujung daripada hidup kita ialah dikira ketika mana kita mati tu, mati husnul khatimah atau su'ul khatimah. Wa na'udzubillah min zalik. Kalau seseorang dia awal hidup dia baik sampai tutup, sampai hujung hidup dia, sebaliknya yang dikira ialah yang di hujung tu, di hujung hidup dia tu, sebelum dia meninggal tu, itu yang dikira. Awal ni dikira tak? Dikira, dihisap. Tapi kalau yang hujung tu mati dalam keadaan sebaliknya, contohnya mati dengan tak beriman, maka dikira dah sebagai tak beriman. Walaupun sebelum hidup tu dia hidup ratus-ratus tahun beriman, tiba-tiba mati dengan tak beriman, dikira sebagai tak beriman. Jadi rugilah. Rugi. Sebaliknya pula, kalau seseorang dia hidup berpuluh-puluh tahun dalam keadaan tak beriman, tiba-tiba hujung hayat dia beriman, dia dapat ucap 2 kalimah syahadah, kemudian dia meninggal, tak sempat nak buat amal, tak sempat nak solat, tak sempat nak, hatta tak sempat nak bersunat pun, kan? Meninggal terus masuk syurga, tanpa sempat buat amalan. Sebab apa? Setiap orang yang dah masuk ucap kalimah syahadah, terhapus dosa-dosanya yang sebelum tu, dikira bersih macam bayi yang baru dilahirkan. Itu rezeki dia lah, itu rezeki dia yang Allah nak bagi, tanpa perlu buat amalan, terus masuk syurga. Maksudnya kalau sebelum dia ucap syahadah tu, dia dah buat dosa, buat apa semua, terhapus macam tu je, dengan rahmat Allah SWT. Jadi dosa-dosa tu tak dikira. Berbeza dengan kita yang apa, Islam secara keturunan. Islam secara keturunan ni dikira maknanya kalau buat dosa dia kira dosa, kalau tak taubat dikira masih berdosa lah. Berbeza dengan orang yang tadi berpuluh-puluh tahun dalam keadaan tidak dapat hidayah, kemudian bila dah dapat hidayah, ucap kalimah syahadah, meninggal, terus apa, masuk syurga. Bukan masuk syurga tu bila dia meninggal masuk alam barzah, pergi syurga terus, tak. Dia kena lalui dulu alam barzah apa semua. Maksudnya ujung nanti dia akan masuklah syurga tanpa perlu masuk dalam neraka. Kalau orang lain, orang yang contoh macam kita yang Islam secara asal ni, kalau ada buat dosa tak taubat, pergi neraka dulu, cuci dalam neraka dulu, cuci dosa tu, kemudian dah bersih baru masuk syurga balik, asalkan dalam hati tu ada iman. Asalkan dalam hati tu ada iman. Tapi kalau dalam hati tu tak ada iman, walaupun sebesar zarah tak ada iman dalam hati, maka selama-lamalah kekal dalam neraka. Jadi kalau orang Islam, kalau dia buat dosa, kan, sama ada dia tak sempat taubat ataupun dia tak taubat, dia buat dosa, tapi kalau dalam hati dia tu masih ada iman, akhirnya ujungnya dia akan masuk syurga. Cuma sebelum tu kena bersih dosa dulu lah, masuk neraka lah. Sanggup ke nak masuk neraka dulu? Nak berendam dengan api sehari pun tak sanggup, kan? Jangan kata sehari, seminit 2 minit pun tak sanggup. Ini kan satu hari di dunia ni, satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi selesai bab yang ke-9. Lepas tu kita masuk bab yang ke-10, adab-adab tidur, adab-adab tidur. Adab-adab tidur. Baik, sebelum nak masuk adab-adab tidur ni, tadi ada soalan tanya pasal tahlil. Pasal tahlil. Tahlil ni, bacaan tahlil ni sampai ke tidak amalan tu kepada mayit, kepada orang yang meninggal. Sebenarnya persoalan ni adalah persoalan dah dijawab. Satu, persoalan ni dah selesai. Dah selesai pun. Sebab apa? Sebab kita amalkan tahlil ni dah beratus-ratus tahun dah beribu-ribu tahun dah. Jadi bila timbul persoalan ataupun pertikaian, kita abaikan je. Kita abaikan. Kita ambil
pandangan ulama majoriti yang mengatakan amalan ni tak ada masalah, sebab itu yang dibuat, yang ulama buat, dan rata-rata umat Islam buat tahlil. Jadi apabila kita baca tahlil ataupun kita sedekahkan Fatihah pada mayit, orang yang meninggal, pahala amalan tu akan sampai dengan syarat kita niat. Kita niat. Nah, dengan bacaan tu kita niat kepada mayat. Tapi kalau kita tak niat, sia-sia, tak akan sampai. Contohnya imam mengepalai tahlil, baca tahlil, tapi tak niat, tak diniatkan, ataupun yang jemaah yang baca tahlil pun tak niatkan kepada si mati, maka bacaan dia begitu sajalah, tak sampai kepada si mati, rugilah. Sebab tu kalau kita nak baca tahlil ataupun baca Quran, kan, nak baca Quran 30 juzuk ke apa ke, niat amalan tu untuk si mati. Kalau tak niat tak sampai. Kalau tak niat tak sampai. Dalil-dalil tu banyaklah. Kalau kita nak sebut pun dalil-dalil, bukan semuanya kita boleh faham. Sebab dalil-dalil ni diputuskan daripada Quran dengan hadis, kemudian ijma' dan qiyas, ijma' ulama dan qiyas. Kalau kita nak kata dalil ni hanya Quran dengan hadis, silap. Kalau kita kata kita ambil Quran, kita ambil hadis lah, kita ambil apa yang Nabi buat, silap. Kalau kita kata gitu, kita salah. Kenapa salah? Macam mana kita nak faham Al-Quran dengan hadis tu? Nak faham macam mana? Mesti melalui ulama, orang yang lebih faham. Takkan kita boleh faham sendiri, kan? Ambil Quran, ambil hadis, baca, automatik boleh faham. Tak. Kebanyakan kita orang awam baca Quran, baca hadis, ada terjemahan ke tak ada terjemahan? Tu jawab secara ikhlas. Ada terjemahan kan? Berpandukan terjemahan. Nak baca Arab buta-buta macam tu, tak akan faham. Ada baris pun tak faham, apatah lagi kalau tak ada baris. Nak letak baris fathah, kasrah, dhammah, sukun tu, ada kaedah dia, ada cara dia. Kan? Jadi kita orang awam ni ikut pada apa yang disebutkan oleh ulama. Maksudnya kita taklid pada ulama. Kita ikut ulama lah. Ulama ada putuskan macam tu. Apa yang ulama putus tu disebut ijma'. Ijma', persepakatan ulama. Bukan seorang ulama yang putuskan tu, ramai. Bila ramai disebut ijma'. Jadi maknanya dalil dalam hukum akam ni dia ada 4. Al-Quran, hadis, ikut dia punya ranking dia lah. Quran dulu, hadis, lepas tu ijma' ulama, lepas tu qiyas. Okey, lepas tu qiyas. Ijma' ulama ni berdasarkan Quran dan hadis lah. Qiyas ni ada kaedah lain disebut qiyas, yang diputuskan oleh ulama. Jadi satu-satu hukum ni ulama yang putuskan, bukan kita yang putuskan. Boleh jadi kita tengok ini tak betul ni, itu sangkaan kita tak betul, tapi ulama nak putuskan satu-satu hukum ni, dia berapa Al-Quran, dia tengok Quran, kemudian tengok hadis. Quran 30 juzuk lah, lepas tu hadis tu ratus-ratus ribu hadis. Kita baca hadis, berapa ratus hadis dah kita baca, berapa ribu hadis yang kita baca, berapa puluh hadis yang kita dah hafal, kan? Itu kita tanya diri kita lah, kita kena insaf lah, kita tanya diri kita sendiri. Jadi apa yang diputuskan kita ikut. Jadi yang jadi kelirunya sekarang, saya ambil masa sikit yang jadi kelirunya sekarang, bila zaman teknologi, zaman dunia tanpa sempadan, cek masuk dalam grup WhatsApp, terus keliru. Tengok Facebook, orang share, terus jadi keliru. Tengok dalam YouTube apa semua, jadi keliru. Orang dia akan jadi keliru. Nak amal mana satu ni? Ini cakap begini, ini cakap begini kan? Nak amal mana satu? Senang cerita dia, orang awam ni panduan dia tengok autoriti. Autoritinya siapa? Contoh dalam isu sekarang. Okey, ini kita nak buat mana satu ni? Kita tengok. Yang autoriti dalam, contohnya sekarang ni, kalau autoriti dalam bidang agama, majlis agama lah. Majlis agama, para mufti, para ulama. Mufti ni autoriti dia. Kalau autoriti dah putuskan macam tu, kita follow je. Senang. Kita tak keliru, selesai masalah. Macam mana Ustaz kalau yang autoriti dia putuskan tu salah? Kalau dia salah, dia tanggung. Kita tak ada tanggung apa-apa. Kita tak akan ditanya. Sebab kita tak tahu apa-apa. Kita ikut je. Apa yang diputuskan autoriti, ikut. Senang. Kalau kita buat kepala kita sendiri, hancur. Kalau kita silap, kita dapat
dua kesalahan. Pasal apa? Satu, kita tak ada kemampuan ijtihad. Kita tak boleh nak ijtihad. Bila kita buat sesuatu tak ada kemampuan ijtihad, kemudian silap pula yang kita buat, dua dosa kita dapat. Tapi kalau ulama, para mufti, dia putuskan satu perkara berdasarkan ijtihad. Dia ada kemampuan untuk ijtihad. Pertama, kalau dia silap dalam ijtihad dia, dia dapat satu pahala. Kurang-kurangnya dia dapat satu pahala kalau dia silap. Kita kalau silap, dua dosa dapat. Pasal satu buat kepala sendiri, buat kepala tahu. Yang kedua silap pula. Kan? Jadi kalau kata kita ikut autoriti, kalau autoriti salah, misal kata autoriti salah, dia orang yang tanggung, kita tak ada tanggung apa-apa. Esok kalau di akhirat Allah tanya kenapa awak buat macam ni, saya ikut autoriti. Tanya autoriti lah, dia putuskan macam tu. Kita terlepas, tak ada tanggungan apa-apa. Okay? Kalau yang berkaitan dengan autoriti, berkaitan dengan apa, masalah hukum-hukum yang inilah semasa dan sebagainya. Jadi kita kena jelas. Kalau kita nak ikut asal masuk dalam WhatsApp, ikut yang ni lah. Kejap lagi orang lain datang pula, ikut yang ni pula. Keliru. Kita yang menyebabkan hidup kita keliru. Lala sekali itu yang ada orang yang akhir-akhirnya murtad. Pasal apa? Dia dah pening kepala nak ikut mana satu. Orang ni cakap begini, orang cakap ni. Ustaz ni cakap begini, ustaz ni cakap macam ni kan. Dah habis. Sekarang nak mudah ikut autoriti. Ikut autoriti. Okey, sekarang ni dalam masalah ni siapa autoriti dia? Ikut yang tu je. Senang. Kalau dalam hal agama, majlis agama lah, para mufti. Kemudian ustaz yang ada kemampuan di sudut tu, itu je senang. Okey, jelas. Jadi perkara yang kita dah buat secara beradat ni kita dah buat, ikut je. Tak ada masalah. Kalau lah katakan tahlil tu kan bukannya ada usul daripada agama, dah tentu-tentulah pejabat mesti turun, majlis agama turun, so pergi tangkap orang yang buat tahlil pasal salah. Ada tak kes orang buat tahlil kena tangkap? Tak ada kan? Tak ada, tak pernah ada. Jadi menunjukkan apa? Amalan tu sah. Amalan tu sah. Senang gitu je. Okey. Itu panduan untuk kita lah, untuk orang awam. Kalau kita nak baca dalil pun kita tak faham. Baca boleh lah, nak istinbat dalil tu macam mana, kan? Kita bukan ada kemampuan. Orang yang nak keluarkan satu hukum tu, macam mufti, dia kena ada 15 cabang ilmu, dia kena kuasai, baru dia boleh istinbatkan, keluarkan hukum. Kalau tak, jangan jadi mufti, jangan jadi orang yang autoriti dalam bidang agama yang keluarkan fatwa lah. Kalau mengajar ni, contoh mengajar, ada kemampuan dalam bidang mengajar je, nak keluarkan hukum tak boleh, kan? Kalau ada orang tanya pada saya, contoh, saya tak boleh nak keluarkan hukum macam-macam tu, tak boleh, sebab saya tak ada kemampuan, tak kuasai 15 bidang ilmu tu. Kalau kuasai boleh keluarkan hukum. Itu pun kalau kuasai pun, autoriti yang nak keluarkan fatwa bukan saya, tetap kena rujuk pada mufti yang dilantik. Jelas kan? Jelas. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'ul ma'ab wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.